Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi bertemu lagi kita pada malam ini untuk sesi sembang santai Total Lockdown bagi siri yang ke-10 kan, dengan tajuk kita pada malam ini iaitu tips menguruskan kerja ataupun aktiviti kan. Jadi saya kira terlalu ramai yang pada hari ini kadang-kadang disebabkan kerja itu boleh menyebabkan penyakit seperti stres dan sebagainya yang akhirnya boleh memberi mudarat kepada diri masing-masing lah. Jadi sebenarnya tips mengurus kerja ataupun aktiviti ini dah diterangkan ataupun dah banyak dikongsikan. Hatta kalau kita cari sendiri di Google pun benda tu memang terlalu banyak ditulis kan. Soalnya kita nak tahu dan kita baca ke tak baca je. Okey, baik. Jadi pada malam ni insya-Allah saya akan sharekan pada anda semua bagaimana cara ataupun tips menguruskan kerja aktiviti kan. Ramai hari ni yang kita lihat orang banyak dia sebut, "Oi, aku dah overload lah." Overload maksudnya dia dah terlalu banyak kerja kan, ataupun dah terlalu banyak orang kata aktiviti yang dia kena buat. Itu ini kan, apa nama, kertas kerja dan sebagainya. Terlalu banyak benda sehingga kan menyebabkan akhirnya dia stres ataupun yang lebih teruk dia boleh depress dan sebagainya. Dan benda ni akan memberikan mudarat pada diri lah. So hari ni saya akan sharekan beberapa tips, tiga tips untuk menguruskan kerja. Yang pertama, ini saya tak pastilah, mungkin kebanyakan orang yang memang dia kita kata dah well known ataupun well managed, jenis orang yang dah tersusun. Jadi dia mesti akan buat benda ni. Yang pertama apa dia? Buat to-do list. Buat to-do list. Jadi to-do list ni dia ada pelbagai. Dia ada macam-macam cara kan. Antaranya dia guna apps ataupun dia tulis kat kertas, dia tulis kat buku nota, dia tulis dekat note, dia tulis dekat grup WhatsApp yang dia sorang-sorang kan. Mungkin ada yang tak tahu kan, buat grup WhatsApp dengan kawan 2 orang, kemudian remove dia. Dan the group tu kita pakailah, manfaatkan. Saya kira ramailah, terutamanya anak muda dia dah buat macam tu. Jadi ini bagi saya mungkin sesetengah orang dia nampak benda ni sangat klise kan, ala to-do list, simple je pun kan. Aku boleh ingat lah contoh macam tu. Tapi saya bagi contoh yang mudah. Saya daripada kecil, tak adalah kecil tu kan orang ingat macam baru lahir kan. Jadi daripada kecil alhamdulillah saya dah dibiasakan untuk beli barang kat kedai kan. Alhamdulillah kedai tak jauh daripada rumah. Daripada kecil ada basikal, sehingga sekarang pun ada motor, dah boleh bawa kereta. So kita ulang-alik kedai lah. Kadang-kadang kita pergi dengan family, betul, pergi pasar raya, beli barang dan sebagainya. Jadi ini antara benda yang mak saya amalkan lah. Dan ini juga mungkin sebab sifat saya ataupun perangai saya sendiri, yang kalau kata nak pergi beli tu mak cakap ni dah 5 barang je dia dah dia dah start, tak tahu nak buat macam mana. Jadi itu yang saya pesan, mak buat list mak, gini. Bagi list kan, ada 10, 11 ini kan, tak apa. Daripada kecil sehingga besar. Dan benda tu juga saya terapkan kepada isteri saya. Saya sebut kalau kata ada benda nak beli apa semua, buat list. Sebab apa? Bila mana saya tahu cara otak lelaki ni, dia fikir ni secara kotak. Titik A ke B, B ke C, C ke D, D ke A balik. Dia berpusing macam tu, cara otak lelaki fikir. Jadi dia kalau pergi pasar raya yang benda yang besar, dia tak boleh nak fikir banyak-banyak tau. Macam tu. Ada pun perempuan, sifat otak dia ni, otak kanan dengan otak kiri dia tu, dia bersambung. Sekejap ke sini ke sana, ke sini ke sana, ke sini ke sana. Jadi walaupun dia tengah masak, dia boleh fikir anak. Walaupun tengah sidai baju, dia boleh fikir barang nak beli dan sebagainya. So bila saya tahu benda ni, so memang buat to-do list ini sangat penting sehingga semalam pun saya ada tengok seorang jutawan lah, saya boleh gelarkan businessman, senior saya. Dia sebut antara yang dia buat adalah to-do list. Memang setiap hari dia akan buat apa list dia nak buat hari ni, dia listkan satu-satu. Macam saya juga apa yang saya boleh share, bila buat to-do list itu biarkan ia spesifik.
Maksudnya kalau contoh hari ni kita nak beli barang, apa barang dia gini. Saya nak postage barang apa, 2, 3, 4. Supaya kadang-kadang bila kita nak pergi postage, tapi kita nak postage 5 barang, tiba-tiba ada 4 barang je, mana satu lagi, rasa macam 5. Rasa, nampak? Benda-benda tu yang kita dah terlalu banyak sangat kita alami. Jadi untuk mengelakkan benda-benda yang orang kata terlebih beli, terkurang beli dan sebagainya, ataupun terlupa buat lah gini-gini, jadi kita buat to-do list. Kan? Jadi sangat penting lah. Kadang-kadang kita nak buat meeting, hatta benda yang contoh nak buat memo sekalipun, jadi benda tu kita kena letak dalam list kita. Kan? Itu benda pertama. Jadi bila kita dah ada satu senarai list untuk nak buat hari ni, belum tentu kan, saya jamin belum tentu kita dapat buat semua. Tapi paling kurang daripada contoh 10 list, 5 list kita dah boleh settlekan hari ni. Sebab kita tahu apa benda nak buat. Nak tahu cara macam mana nak settlekan 10, boleh tunggu sampai perkara yang ketiga, tips yang ketiga. Okey, itu yang pertama, to-do list. Yang kedua adalah yang menggunakan Eisenhower punya principle, kan, urgent, important, kan. Bagi orang yang pernah dengar ataupun mungkin yang belajar dalam bab pengurusan, dia tahu benda ni, kan. Dia ada 4 kuadran atas, 4 kuadran lah, kan, 4 kuadran. Yang pertamanya urgent and important. Benda tu sangat penting dan sangat urgent. Jadi tak lain tak bukan, bila kita menguruskan dalam kerja ataupun aktiviti ni, dia memang berkait rapat dengan masa. Kan. Jadi untuk point nombor 2 ni, bila kita guna prinsipal Eisenhower ni, dia ada 4 lah. Yang pertama tadi important, urgent. Kemudian urgent but not important. Yang ketiga adalah important but not urgent. Dan akhir sekali yang keempat, not important and not urgent. Okey. Jadi urgent and important, kuadran pertama ni, benda ni kita daripada list yang kita ada tu, kita cuba klasifikasikan, kita cuba golongkan, kita detect, kita tentukan yang mana satu benda ni memang important dan dia urgent. Takkanlah kita listkan 10 tu urgent. Kalaulah 10 tu urgent, maka kita kena ada perancangan yang lebih teliti pula untuk susun 10 perkara yang memang urgent and important tu dari sudut timeline dia. Sebagai contoh, daripada 10, 5 ni timeline dia hantar tengah hari, kan, kena siap by tengah hari. Lagi 5 ni kena siapkan petang. Ataupun kita boleh tengok juga dari sudut, okey, yang kerja ini memang memerlukan banyak masa, yang kerja ini kita buat sikit pun dah siap. Dia still urgent and important. Jadi benda tu kita boleh susun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, urgent but not important. Kerja tu dia nak urgent, ataupun kerja tu dia tak penting sangat, ataupun kerja tu tak penting pun, tapi sebab bos nak sekarang, benda tu jadi urgent kat kita, maka kita settlekan yang urgent. Tapi itu kuadran kedua, lepas dah settle kuadran pertama. Okey, so kita boleh tentukan lah yang mana contoh daripada 10 list ni pula yang mungkin bagi kita, ataupun kita nilai benda tu sebagai tidak penting, tapi dia ni urgent, benda tu nak kena cepat. So bila kita dah tahu settle 2 benda ni, insyaAllah kerja kita akan jadi lebih mudah. Yang ketiga adalah benda tu penting tapi tidak urgent. Apa dia? Sebagai contoh, mungkin ada benda yang memang penting tapi kita hantar benda tu diperlukan lambat lagi. Contohnya kita kata benda tu bos bagi tahu hari ni tapi dia nak hujung bulan. Jadi hari ni baru 10 bulan, benda tu 20 hari lagi. Jadi kita boleh lambatkan sedikit benda tu. So kita dah tahu nombor 3, kuadran yang ketiga. Untuk yang keempat adalah not important and not urgent. Apa dia? Benda-benda yang orang kata tak berkait, tak melibatkan orang lain, dan juga benda tu memang orang kata tak penting lah. Kan? Sebagai contoh lah, yang paling simple, yang paling contoh, tengok movie. Benda tu tak urgent. Kita yang boleh susun masa kita sendiri bila nak tengok movie. Dan benda tu tak urgent dan juga boleh jadi tak penting. Tapi kalau contoh lah, ada lecturer bagi task memang kena tengok movie, maka benda tu dah jadi benda yang important. Tengok pula, lecturer kata, okey, tengok malam ni, esok review kat saya, terangkan movie tu kat saya, maka benda tu dah jadi urgent.
Nak tak nak by malam ni kena settle kan. Nampak tak? Jadi bila kita dah guna prinsipal Eisenhower ni, jadi kita boleh susun kerja kita itu mengikut urgent and important lah. Yang pertama tadi kita list, yang kedua kita susun ikut prinsipal tersebut. Bila kita dah susun, barulah kita boleh kata tahu dan senang untuk kita tahu buat mana dulu. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatiyakan Yahya, ni sahabat ni. Dulu satu rumah kat Yusim, alhamdulillah. Okey, baik, harapnya sihat walafiat Okey. Seterusnya, perkara yang ketiga, tak lari tak bukan, mesti ada tindakan. Janganlah kita buat list, kemudian kita dah bahagikan untuk ni urgent tak ni, dah memang semak dah. Dah bahagi buat apa semua ni, tapi kita tak ada tindakan. Nampak tak? Jadi benda tu sangatlah merugikan. Jadi antara tiga tips ni bagi saya, yang pertama kita dah buat, kedua kita dah buat, tapi kalau tak dilengkapkan dengan perkara yang ketiga, maka sia-sialah kita dah susun ataupun urus kerja kita. Contohnya kita nak beli barang, nak pergi pasar buka pukul berapa macam ni, memang kena tahu detail. Kita yang susun jadual kita. So kita dah tahu kerja kita banyak ini, kena nak buat ini, nak cari kerja, nak kena nak kena buat itu, ini dan sebagainya. Kita boleh susun dengan baik. Percayalah, semua orang ada masa yang sama, 24 jam. Orang tua pun 24 jam, orang muda pun 24 jam, pelajar sekolah pun 24 jam, pelajar U pun 24 jam. Semua orang sama je. Kan? Yang membezakan kita, how do we manage our time? How do we manage our works? Bagaimana kita menguruskan masa kita, bagaimana kita menguruskan kerja-kerja kita. Kan? Okay. Jadi untuk masa ni ada pula cara dia lain. Macam mana kita nak urus masa, yang tu mungkin di sesi live yang lain saya akan sharekan. Okay. Jadi untuk hari ni itu sahaja yang saya dapat sharekan. Yang pertama tadi buat to-do list. Yang kedua kita susun mengikut kadar kecemasan dia ataupun kadar kecepatan diperlukan dan tahap dia punya kepentingan lah. Selagi penting benda tu, lagi cepat kita kena buat, lagi segera kita kena lakukan dia. Dan yang ketiga adalah tindakan. Tak lari tak bukan, tindakan. Janganlah kita dah buat mahjong, kita dah buat file cantik, kotak, contoh dekat Word apa dan sebagainya, kan, kita dah buat susun cantik dah. Ni tiba-tiba last kita tak buat pun. Contohnya kita layan main dengan anak dan sebagainya. Itu pun boleh jadi kerja kita. Kan, bila kita tahu itu salah satu peranan kita, sebagai contoh, janganlah kita biarkan isteri kita je duk penat jaga anak sebagainya. Kadang-kadang suami pun kena bantu. Kan, tolong. Mak saya banyak kali pesan kan, kadang-kadang ringan kalah kan kerja isteri itu dan sebagainya. Jadi macam itulah. Hidup ini dia ada tolak ansur. Dan memang kita tak lari daripada kerja. Bila last kita akan, orang kata, tenang ataupun bebas daripada kerja ni, bila kita dah tak hidup kat dunia ni. Sebab memang hidup ni kita akan bekerja. Tapi kena ingat, ada satu pepatah dia sebut, kalaulah kalaulah kerja sekadar kerja, kera pun bekerja. Kan? Jadi kita kena susun pula, adakah kerja kita itu berkualiti. Kena pastikan apa yang kita buat ini memberikan satu impak, ada kesan. Kalau kata kita nak buat slide tu kan, pastikan slide yang bombastik, yang memberikan, orang kata, pengaruh pada orang. Bila orang baca, orang boleh faham. Orang mudah nak faham. Itu benda-benda yang penting. Okey, jadi yang ketiga tadi paling penting, tindakan. Kalau buat je nombor 1 saja, tak nak buat nombor 2, terpulang, tak ada masalah. Tapi nombor 3 kena buat. Ataupun kalau nak buat nombor 2 sahaja, tak nak buat nombor 1, tapi nombor 3 pun kena buat juga tindakan. Okey, untuk tindakan ini saya suka nak terangkan. Tindakan ni dia ada 2. Yang pertamanya cepat, yang kedua lambat. Saya nak tanya semua penonton lah, bagi siapa yang dengar, orang kata, sesi live saya ni, siapa yang suka benda yang lambat. Saya boleh jamin 90% ataupun 99.9% orang dia tak suka lambat. Akan tetapi 99.9% ini semua orang akan suka benda yang cepat. Betul tak? Kalau contoh kita bagi paling simple lah, internet kita kan? Kita nak balas WhatsApp ni, tiba-tiba hang. Hantar, tapi dia duk loading. Mesti kita
Geram gila, betul tak? Itu baru internet sikit je. Kan, cuba kalau benda lain kan, kalau kita beli barang pos, tiba-tiba pos kata minta maaf cik, kan, sepatut barang tu sampai hari ni, tiba-tiba lajak seminggu lagi, jadi lambat. Confirm kita tak suka, betul tak? Kita kalau boleh, kat dunia ni semua benda nak cepat. Maka kalaulah kita nak benda tu cepat, kita pun kena jadi cepat juga. Kan, kita kena cepat. Orang kata makan pun kena cepat, kan, jalan pun kena cepat, cakap pun kalau boleh biar orang kata janganlah terlalu laju, tapi benda tu segera, cepat. Alhamdulillah balik pula. Abdullah Fahim, masya-Allah. Ni sahabat hebat ni. Alhamdulillah, Tanzania. Okey. Jadi itulah kot yang saya dapat sharekan pada malam ini. Jadi saya recap balik, antara tips untuk menguruskan kerja dan aktiviti adalah yang pertama, buat to-do list supaya kita kenal, tahu situasi kita, berapa banyak kerja kita ada. Yang kedua adalah kita menggunakan prinsipal urgent and important. Kan, kita dah kenal daripada 10 list yang ada, yang mana pula benda tu nak kena urgent, yang mana penting. Bila kita dah susun semua ini, kita buat yang ketiga adalah tindakan. Tindakan kita tadi pecah pada 2, sama ada kita lambat, slow ataupun cepat, fast. Kalaulah tindakan cepat, maka cepatlah result dia. Kan, seperti ada pepatah Inggeris sebut, fast action, fast result. Lagi cepat tindakan kita, maka lagi cepatlah kita dapat result tersebut, kan, keputusan tersebut. Kan, sebagai contoh, kan, kalau contoh hari esok kita nak buat postage, kita dah tahu dah, data semua dah ada dah. Jadi kalau malam ni kita dah bungkus siap-siap, esok pagi buka je jabat pos, kita terus pergi hantar, maka benda tu cepat lah. Tapi kalau esok baru kita nak buat semua, kan, jabat pos buka pukul 8, kita pukul 9 pun baru nak packing dan sebagainya. Tindakan kita bergantung kepada kelajuan kita. Kalau kita pilih untuk bertindak dengan laju, maka lajulah kita. Okey. Jadi saya ambil juga masa yang ada ni untuk share dengan sahabat-sahabat, kalau mana-mana yang berminat untuk dapatkan bendera Palestin. Mungkin ada yang nak tampal kat kereta, tampal kat premis, kedai, pejabat dan sebagainya, boleh PM saya. Okey, stok tak banyak, ada dalam 30 lebih je. Don't worry, kita boleh postage seluruh Malaysia insya-Allah. Dan yang kedua, kalau ada yang berminat untuk membuat akikah ataupun korban, pun juga boleh PM saya. 300 lebih saja harga dia untuk satu bahagian. Untuk lebih detail boleh roger saya juga. Dan akhir sekali, bagaimana kalau ada sahabat-sahabat yang berminat, kan, duduk rumah ni tak tahu nak buat apa, kan, nak benda ngunyap-ngunyap, nak makan, boleh roger saya juga. InsyaAllah kita akan bagi, orang kata, servis yang terbaik insyaAllah. Jadi itu saja, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Moga-moga perkongsian saya dapat memberi manfaat kepada semua pendengar insyaAllah. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok insya-Allah.